dan juga pengujian yang kita jalankan adalah berdasarkan kepada metodologi dan standard antarabangsa. Maknanya kerja-kerja yang kita bangunkan ini sebenarnya setanding dengan research luar negara kerana kita menggunakan kaedah dan juga standard antarabangsa. Okay, so R&D product definitely lah produk yang berkualiti tinggi dan juga kita panggil premium product. So daripada tadi kita sebut tentang Bromex bioaktif yang mengandungi enzim bromelain. Jadi dari mana kita dapat enzim bromelain? Enzim bromelain ni kita boleh dapat daripada 3 sumber. Pagi ni Dr. Su ada mention bagaimana kita gunakan bahan sisa buangan nanas ataupun bahan biomass tadi kepada bahan yang bermutu, from waste to wealth atau from waste to a high value added product, produk yang bernilai tinggi. Daripada 3 sumber kita boleh dapat enzim bromelain, iaitu daripada crown, mahkota dia, mahkota, empulur dan juga kulit. So ini adalah 3 source yang kita boleh dapat sumber bioaktif Bromex. Next. Okey, apa dia enzim bromelain? Enzim yang terdapat dalam bahan bioaktif Bromex. So dia adalah sejenis enzim semula jadi, kita panggil daripada kumpulan enzim proteolitik ataupun protease enzim. Enzim protease ni pun ada dalam badan kita, sebab itu dia enzim semula jadi. Dan dia berfungsi meleraikan protein. Kita panggil dia macam dia pecahkan lah protein tu, dia makan protein kan. Kita panggil dia protein digesting enzyme dan diekstrak daripada nanas. Dari segi komersial, di pasaran komersial pun memang ada enzim bromelain. Diekstrak daripada empulur nanas dan lain-lain. Dan fungsi dia, dia boleh membantu proses pembaharuan kulit dengan membuang sel kulit mati. Sebab dia enzim protein, enzim yang makan protein, jadi sel kulit mati adalah protein. Jadi sebenarnya dia boleh digest dan dia boleh makan enzim tu. So sebab tu kita kata enzim bromelain ni dia boleh berfungsi sebagai natural exfoliation process. Maknanya fungsi eksfoliasi semula jadi. Dan macam saya kata tadi, meleraikan protein ataupun sel kulit mati. Jadi dia merawat kulit kusam dan memberikan kulit baru yang berseri dan lebih segar. Dan dia juga, enzim ini diketahui secara saintifik mempunyai kesan meredakan keradangan dan bengkak. Dia memang dah ada pun kajian saintifik dan juga kajian klinikal yang membuktikan enzim ni ada kesan kita panggil anti-inflammatory atau anti keradangan. Sebagai contoh, kajian klinikal terhadap pesakit osteoarthritis yang bengkak lutut tu. Jadi kalau dia ambil ni, dalam kajian ni, pengambilan bromelain ni dia mampu mengurangkan sakit dan bengkak yang dialami oleh pesakit osteoarthritis. Next. Jadi macam mana cara proses kita dapatkan ataupun kita ekstrak enzim bromelain yang terkandung dalam Bromex bioaktif? Maknanya macam mana kita dapatkan ekstrak Bromex bioaktif? Jadi macam saya katakan tadi, daripada 3 sumber, mahkota, empulur dan juga kulit. Dan kita jadikan puree dan kita gunakan air, deionized water. Kemudian kita tambah bahan untuk meningkatkan kestabilan ekstrak tersebut. Dan seterusnya kita jalankan kajian biological activity dan juga safety evaluation. Jadi proses yang sangat simple dan mesra alam. Sebab kita guna air sahaja. So itu yang kita kata green process. Kita tidak menggunakan solvent, bahan kimia, bahan pelarut kimia,
seperti heksin ke methanol ke ethanol, tak ada. Dia cuma guna air saja. So it's a green process, proses hijau dan mesra alam. Next. Okey. Kita kata ada enzim bromelain dalam ekstrak. Macam mana kita nak tahu betul ke ada enzim bromelain dalam ekstrak tersebut? So kita buat analisa melalui menggunakan HPLC, dan inilah kita kata kita marker compound bromelain tu dalam ekstrak kita yang bertanda anak panah merah tu. Itulah peak untuk enzim bromelain yang terkandung dalam ekstrak Bromex bioaktif. Next. Okey, ada enzim, ada bromelain dalam tu, tapi aktif tak? Ini pun satu juga, sebab kita tahu enzim being dia protein semula jadi, dia pun sangat sensitif kepada pH dan suhu, terutama sekali suhu. Dia boleh degrade, higher temperature dia boleh degrade. So kita pastikan yang aktiviti enzim bromelain dalam Bromex bioaktif tu dia aktif. Dan ini yang kita dapat kalau kita tengok aktiviti dia pun standing ataupun lebih tinggi lagi daripada ekstrak bromelain commercial yang ada di pasaran. So enzim kita memang aktif dalam Bromex ni. Next. Okey. Certificate of analysis, kenapa penting? Setiap batch, setiap Bromex bioaktif yang keluar daripada lab Siring, dia akan melalui kajian-kajian tertentu, pengujian tertentu, contohnya heavy metals, kandungan mikrob, bioaktiviti dia. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan setiap ekstrak yang keluar tu adalah memenuhi kualiti dan spesifikasi yang kita tetapkan. So kita jaminlah kualiti dan mutu ekstrak tersebut. Okey, next. Dan ini satu kajian yang kita panggil safety terhadap bahan aktif Bromex. Kita gunakan sel kulit, sel manusia, sel keratinosit, dan kita tengok dia toksik tak pada sel kulit tadi. Adakah dia akan membunuh sel-sel kulit kita? Jadi kalau kita tengok daripada gambar rajah, jadi semua dia lebih daripada 80%, 100% sel yang hidup selepas kita rawat dengan ekstrak. Maknanya ekstrak kita tu Bromex bioaktif, dia tidak toksik kepada sel kulit. Next. Okey, kemudian kita kata biological claims. Jadi kebanyakan natural bahan aktif semula jadi, dia ada fungsi-fungsi biological dia yang bagus, yang boleh digunakan dalam kosmetik ataupun dalam pemakanan, makanan tambahan. So kita panggil dia biological properties ni. Apa yang kita nak tengok? So kita nak tengok dia ada tak antioksidan, anti-inflammatory, anti-aging dan skin renewal. Maksudnya dia ada tak kesan antioksidan, anti keradangan, anti penuaan dan juga pembaharuan kulit. Jadi ini 4 kajian yang kita jalankan sebab nak tengok dia ada tak fungsi-fungsi ni. Next. Okey. So daripada keputusan gambar rajah ni kita tengok Bromex bioaktif ni dia mampu mengurangkan penghasilan radikal bebas. So kita tahu radikal bebas ni dia tak bagus kalau kulit terdedah kepada cahaya matahari contohnya. So radikal bebas akan terhasil dan dia boleh membunuh sel-sel kulit yang ada, sel-sel yang sihat dia akan bunuh. Jadi penghasilan radikal bebas ni tak bagus. Sebab tu kita nak halang, nak kurangkan penghasilan radikal bebas ni. Dan kalau kita tengok Bromex bioaktif tu kalau kandungan 5%, dia mampu untuk merencatkan penghasilan radikal bebas lebih daripada 50%, dan setanding dengan vitamin C
Yang ni, yang AA, yang the first, yang mula-mula ni. Jadi dia hampir sama, fungsi dia sama, kita kata apa, keberkesanan dia sama dengan vitamin C. Dari segi fungsi merencat penghasilan radikal bebas. Next. Okey. Bagaimana dengan kesan pencerahan kulit? So dari kajian yang kita buat menggunakan sel melanocyte. Sel melanocyte ni juga pun sel kulit yang berada di dermis, ya, di epidermis. Dia menghasilkan melanin. Melanin ni yang bagi kita warna kulit lah. Ada orang kulit gelap, ada yang cerah. Kalau kita expose kepada cahaya matahari, kulit kita akan bertukar jadi gelap. Jadi ini adalah akibat daripada penghasilan melanin. Jadi bila kita buat kajian, kita dapati Bromex Bioactive, dia juga mampu untuk mengurangkan penghasilan melanin dalam sel. Kalau kita tengok yang dalam the plate yang sebelah kanan tu, yang plate yang warna dia agak terang dan tidak gelap, maknanya tidak di situ kita lihat kesan penghasilan melanin yang kurang. Dia tidak seperti yang dekat atas yang kontrol tu di hitam kan. Hitam tu maknanya banyak melanin dah hasil. Jadi kalau kita rawat dengan ekstrak kita, Bromex Bioactive, dia merencatkan penghasilan melanin tadi. Dan kalau kita tengok kemampuan dia untuk merencat penghasilan melanin bagi untuk memberi kita kesan pencerahan kulit tadi, dia sama dengan kojic acid. Dia standing dengan kojic acid. Jadi kojic acid ni adalah standard agent pencerahan yang digunakan dalam produk kosmetik di pasaran lah. Jadi bila kita buat kajian, kita always akan benchmark, sentiasa buat perbandingan dengan standard yang lebih bagus, supaya kita tahu setakat mana bioaktif kita ni bagus. Jadi kita boleh buat perbandingan. Next. Okey, ini untuk summarize sahaja apa jadi kalau kita terkena cahaya UV daripada matahari. Ada dua jenis UV, UVA dan UVB. Kalau UVA dia akan menghasilkan radikal bebas yang macam saya sebutkan tadi. Dan kalau UVB dia pula akan merosakkan DNA. DNA ni adalah kandungan protein dalam sel-sel kita, dalam badan. Jadi dan juga melanocyte, apabila kita terdedah kepada cahaya matahari, melanocyte juga akan berfungsi untuk mengeluarkan melanin. Jadi inilah yang akan, proses-proses inilah yang akan menyebabkan kita mengalami skin aging ataupun skin photo aging dipanggil. Okay, next. Okay, apakah dia ciri bioactive Bromex? Saya nak ulang semula macam kita dah tunjukkan tadi melalui results yang dibentangkan. Ada kesan antioksida, anti penuaan, anti keradangan, kesan pencerahan kulit dan juga dia merangsang pembaharuan kulit baru. Okay, next. Okay, kita juga buat kajian yang kita panggil produk efikasi ataupun kajian keberkesanan produk. Tadi kita tengok pada ekstrak Bromex Bioactive sendiri. Ni bila kita dah buat produk, kita nak tengok berkesan tak produk tersebut. Jadi ini kita lihat kepada dua kesan keberkesanan, iaitu keupayaan untuk pembaharuan kulit ataupun skin renewable capabilities, dan juga kesan kerengsaan ataupun irritancy kita panggil. Dia merengsa tak? Dia buat kulit kita jadi macam merah-merah bengkak ke, itu kita panggil kerengsaan ataupun irritancy test. Okay, next. Okay, jadi ini kita tengok contoh ada dua produk, Ensutouch Sleeping Mask dan juga serum, Ensutouch Serum. Dua produk, kita guna commercial moisturizer dan kita tengok apa kesan dia dari segi
untuk membantu penghasilan sel-sel kulit baru. Kalau kita nampak sleeping mask tu, selepas 3 jam kita pakai tu, dia paling tinggi penghasilan. Ini agak teknikal sikit, IL-20 ataupun interleukin 20. Kita guna ni sebagai marker, sebagai kita kata apa, compound apa, substance yang kita nak tengok, kerana dia berupaya merangsang penghasilan sel keratinosit dalam kulit kita. Jadi sleeping mask, siapa yang pakai sleeping mask tu, dia baguslah sebab dia nanti dia akan merangsang penghasilan sel kulit baru dalam ni kepada pemakai. Sebab berdasarkan kepada rajah tu, kita tengok dia paling tinggi penghasilan protein interleukin 20 yang merangsang penghasilan sel-sel kulit baru. Okey. Next. Dan kita kata bagaimana proses, tadi saya sebutkan tentang proses natural skin exfoliation ataupun proses eksfoliasi kulit semula jadi. Bagaimana dia berlaku? Kalau kita tengok dari segi macam kita kata tadi, enzim bromelain, dia akan makan kulit-kulit mati tu, sel-sel kulit mati tu dia akan makan. Dan bila sel kulit mati tu dah tak ada, dah terlerai protein mati tu, jadi yang keratinosit yang baru pula akan naik ke permukaan. Dan kita tengok tadi dia merangsang IL-20 tu, dia merangsang penghasilan keratinosit dan dia naik ke permukaan kulit kita. Jadi sebab tu kita dapat kulit yang baru dan yang lebih sihat. So ini secara ringkasnya lah mekanisme dia, bagaimana dia berlaku. Kalau kita nak tunjuk betul-betul, dia sangat detail dan dia akan peningkan kepala kita semua. Jadi ini kita dah ringkaskan. Okay, next. Okey, tadi saya sebut juga bagaimana kesan UVA dan UVB. UVA dia akan buat kita kesan penuaan dan juga wrinkling, berkedut, kulit berkedut. Dan UVB dia akan buat jadi kena sunburn yang merah-merah. Kalau kita lama-lama dekat cahaya matahari kan kulit jadi merah dan sakit. Itu dah kena sunburn. Jadi apa terjadi? Bila kita terkena pada UVA, UVB tadi, itu yang buat terhasilnya radikal bebas, lepas tu yang tak bagus tadi, dan melanin pigment pun bertambah dan sebagainya. Jadi ini semua adalah orang kata apa, kesan-kesan yang akan menyebabkan kita mengalami premature skin aging ataupun penuaan awal kita panggilnya. Dan kulit pun jadi rosak sebab terdedah kepada UV tadi, UV radiation. So, okay, next. Okay, sekarang tadi saya sebut kalau kita pakai ni, ada tak kadang-kadang kita pakai produk yang kulit kita jadi gatal-gatal, merah, itu kita panggil apa tadi? Skin irritancy tadi, kerengsaan kulit. Jadi kita buat kajian, kita gunakan human skin model yang kita panggil RHE, dan kita dapati kesemua produk Ensitouch, iaitu sleeping mask, cleanser, serum, dia tidak irritant. NI tu maksudnya non-irritant. Dia tidak ada kesan kerengsaan kulit. Okey, next. Dan ini kita panggil produk efficacy. Kita nak tengok kesan ke atas hydration. Dan kita menggunakan, macam saya kata tadi, semua ujian-ujian yang kita buat, kajian yang kita buat, kita akan guna kaedah ataupun standards antarabangsa yang kita kata yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. Macam ni kita guna COLIPA guidelines. COLIPA is the guidelines for evaluation of efficacy of cosmetic products. Ini semua daripada Europe, standard-standard dan protokol daripada Eropah. Banyak kan kita banyak guna daripada Eropah, standard seperti ini. Sebab research dan perkembangan R&D mereka, testing mereka di Europe ni dia sangat aktif.
Jadi dia from time to time kita akan guna method dia, dia pun akan inform kalau dia ada metod-metod baru dari segi pengujian dan sebagainya. Okay, next. Okay, so kita tengok yang ini sleeping mask dan serum. Both products sangat bagus daripada kesan hydration ataupun hidrasi. So kalau kita pakai selepas pakai dalam 3 ke 6 jam, kesan dia kita dah nampak dia sangat ada, kita kata apa, kesan melembapkan kulit, hydration. Okay. Next. Okay, so selain daripada extract Promax, apakah lagi bahan-bahan yang ada yang saya nak highlightkan dalam produk Ensu-Touch skincare? So dia ada hyaluronic acid, yang ini pun untuk kesan hydration juga. Tocopherol acetate ni vitamin E, yang ini baguslah untuk penjagaan kulit, anti-aging dan sebagainya. Imperata cylindrica root extract, yang ini pun sebenarnya is a rumput, rumput dipanggil Japanese blood extract, red blood extract or something, yang juga bagus untuk hidrasi kulit, for skin hydration. Dan vitamin C dan Centella acetica tu pegaga. Aset pegaga pun bagus untuk aging, skin renewal dan sebagainya. Okay, next. Okay, kita buat sikit rumusan, sebab tadi kita dah banyak tunjuk-tunjuk slides dan sebagainya. Jadi sebagai key takeaways ataupun penyampaian utama, mungkin saya boleh rumuskan sikit untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan mudah boleh ingatlah apa kebaikan dan kelebihan produk Ensu-Touch. So kita akan tengok apa fungsi kelebihan produk, kesan saintifik ke atas produk dan bahan aktif, dan kajian keselamatan, kajian keberkesanan dan saranan. Ini sedikit saranan lah daripada saya. Next. Okey, jadi kita dah sebut tentang kebaikan Promax Bioactive yang mengandungi enzim bromelain. Jadi fungsi dan kelebihan produk. Jadi kita kata produk Ensu-Touch skincare mengandungi bahan aktif Bromax yang ada enzim bromelain terkandung di dalam Bromax, dan dia mempunyai fungsi berikut. Satu, kita kata antioksida, bertindak terhadap radikal bebas yang merosakkan kulit. Sebagai contoh, apabila kulit kita terdedah kepada sinaran UV, anti penuaan, dia fungsi antioksida sebagai bahan aktif. Bromax memberi perlindungan terhadap kesan penuaan yang terjadi akibat daripada kulit terdedah kepada sinaran UV. Jadi yang kita kata bila radikal bebas ataupun reaktif oksigen species terhasil, dia akan rosakkan DNA sel, dia akan buat macam-macam benda yang tak bagus yang akan merosakkan kulit kita. Dan anti keradangan, kita kata enzim bromelain ni memang dah diketahui dah secara saintifik, memang dah terbukti, tadi ada kesan kajian dan sebagainya, dia boleh meredakan keradangan bengkak. Contoh macam yang tadi, yang guna sakit arthritis tadi. Jadi anti keradangan ni juga bagus kalau kulit terdedah kepada UV tadi. Jadi kalau kulit kita tu dia jadi inflame, dia akan jadi nak macam ada kesan keradangan merah, jadi dia boleh redakan kesan-kesan tersebut. Okey. Next. Okay, kita tambah lagi apakah fungsi dan kelebihan produk Ensu-Touch yang membantu proses pembaharuan kulit. Yang saya kata, enzim bromelain berupaya membuang sel kulit mati melalui proses eksfoliasi semula jadi. Macam kita kata tadi, bromelain adalah jenis enzim protease yang meleraikan protein sel kulit mati, merawat kulit kusam dan memberikan kulit baru yang berseri, segar dan berseri, bukan yang kusam dan berseri. Salah tu, typo. Okey, sorry. Jadi macam kita kata, dia enzim semula jadi. So tak perlu takut dengan bromelain because it's a natural enzyme. Okey. Next.
Bahan aktif dan produk insutaj telah menjalani beberapa kajian dan pengujian yang berasaskan metodologi dan standard antarabangsa yang telah dijalankan oleh SIRIM. Yang ini saya dah mention tadi, ada standard kita akan guna standard method seperti APHA. APHA ni kita panggil apa? American Physician Health Association, ya. Dan juga standard MPIA kita sendiri, dan juga standard COLIPA dan sebagainya, OECD, semua ni adalah standard antarabangsa. Jadi kita bukan ikut ujian yang metod yang kita buat suka-suka, tidak, tapi kita gunakan metod yang established, yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. Dan kajian kita merangkumi kajian keselamatan produk dan juga keberkesanan produk. Okay, next. Okay, dalam aspek keselamatan, apa yang kita uji? Kita tengok ujian ketoksikan. Tadi saya mention dia tak toksik kepada sel kulit, kan? Dan dia tidak toksik kepada sel kulit seperti sel melanosit dan juga fibroblast. Dan ujian logam berat dan mikrobes juga kita jalankan. Ini untuk memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh National Pharmaceutical Control Bureau dan efficient method. NPCB ni adalah di bawah kosmetik ni, dia diregulate di bawah MOH, di bawah KKM. Okay, next. Dan kajian iritasi kulit dan mata. Tadi saya tak tunjukkan data untuk kajian iritasi mata, tapi kita buat juga untuk dua-dua, untuk kulit dan juga untuk mata. Jadi dua-dua tidak merengsakan kulit dan juga tidak merengsakan mata. Kadang-kadang ada tak produk yang masuk dekat mata kita rasa pedih, sakit, itu dia dikategorikan sebagai produk yang irritant lah. Maknanya dia berupaya untuk merengsakan mata kita. Dan kajian yang dilakukan adalah mengikut OECD method, menunjukkan ke semua produk insutaj tidak merengsakan kulit dan mata dan diklasifikasikan sebagai non-irritant. Okay. Next. Okay, again is macam saya kata, Bromex bioaktif yang kita mengurangkan radikal bebas yang terhasil akibat daripada pendedahan kulit kepada sinaran UV, dan juga keupayaan Bromex ni untuk mengurangkan penghasilan radikal bebas adalah setanding dengan vitamin C. Macam kita cakap, kita tunjukkan dia sama hebatlah dengan vitamin C. Dan dia juga berupaya mengurangkan pengeluaran melanin, melanin yang menggelapkan kulit tadi dalam sel melanosit, dan ini memberikan kesan pencerahan kulit kepada pengguna. Sebab tu mungkin ada pengguna yang dia nampak kesan pencerahan kulit kalau dia pakai produk ni. Okay, next. Dan kajian in vitro menggunakan RHA model, human skin model. Juga kita kata dia mampu untuk produk sleeping mask yang paling tinggi tadi, yang hasilkan interleukin 20 tu. Jadi dia merangsang penghasilan sel epitelial dan keratinosit. Jadi dia merangsang penghasilan sel kulit baru lah. Dan produk insutaj serum dan sleeping mask ni dia pun mampu mempertingkatkan kesan hidrasi kulit sehingga 20%. Dan melembabkan kulit selepas penggunaan selama 6 jam. Okay, next. Jadi ini sedikit saranan daripada saya. Mungkin ahli-ahli tim pun dah pernah juga dengar. Kita kata pilihlah produk yang selamat, berkualiti dan berkesan. Dan bagi pengguna yang beragama Islam, tentulah semestinya kita nak yang produk yang diyakini status halal. Dan juga jadikan penjagaan kulit ni sebagai satu rutin harian untuk menjaga kesihatan kulit kita, untuk menjaga not just kecantikan tetapi kesihatan kulit, lebih pada kesihatan kulit. Sebab kita kata mencegah tu adalah lebih baik dan mudah dari merawat. Kalau dah rosak susah, so better jaga, maksudnya baik jaga ya. Jadi jadilah pengguna yang bijak, kita kata ya. Tingkatkan kefahaman tentang produk kosmetik yang ingin dibeli atau dipakai. Nak pakai ke, nak beli ke, nak jual ke orang ke, kita kena tahu apakah
tingkatkan kefahaman kita tentang produk-produk tersebut. Contoh macam kenapa kita ada sesi hari ini, sebab kita nak bagi tim member semua tahu apakah kelebihan dan kekuatan produk ini, supaya boleh disampaikan kepada bakal-bakal pengguna. Dan lebih penting, elakkan daripada mengguna produk yang mengandungi racun dan bahan kimia yang berbahaya. Jadi kita pun tak nak jual produk yang tak bagus, yang tak toyib, yang akan memudaratkan orang lain. Jadi kita tak nak, kita pun tak nak kita kata apa, terlibat dengan kita pun sama beri orang kata apa, kesusahan pada orang di kemudian hari, ya. Dan juga kalau merasa ragu-ragu tentang sesuatu produk yang nak dibeli atau nak direkomend, boleh rujuk kepada sesawang KKM. MOH punya website dia ada tu. Tengok, dan from time to time dia akan updatekan produk-produk yang dia dah ban, yang dia tak bagi guna kerana ada hydroquinone ke tretinoin ataupun steroids, dan jadi itu saja saranan daripada saya. Saya rasa next ya, itu saja, itu slides yang terakhir lah, ya. Jadi minta maaf kalau boring dan terlalu teknikal, tapi itulah R&D, ya. Bertahun-tahun duduk dalam lab, tak ada orang nampak, kan. Jadi tapi ambil masa dan kos juga tinggi, tapi kita nak pastikan pengguna dapat produk yang bagus, berkualiti, berkesan. Itu tugas saintis lah, ya. Dia dekat lab, tapi dia pun ada niat dia juga. Niat dia sebab dia nak kajian dia, hasil dia tu ada memberi impact, memberi kesan kepada society, kepada pengguna. Di sini kita tekankan selamat dan berkesan, ya. Berkualiti, selamat dan berkesan. Okey, saya buka kepada, saya tak pasti boleh soalan ni, organizer boleh, kalau ada apa-apa soalan, ya, boleh. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Tadi saya just ingin tahu sebenarnya. Tadi doktor ada mention pasal enzim bromelain ni dia sangat sensitif, and then dia aktif. Ya. And kalau in case kalau produk Insutage ni dia expose dengan heat, macam tinggalan kereta, expose dengan heat, adakah enzim bromelain tu akan effect? Adakah tak function atau tak aktif? Ya. Kemungkinan bukan produk enzim bromelain saja. Semua produk kosmetik yang lain pun tidak digalakkan kita tinggalkan dalam kereta dan sebagainya. Kerana apa-apa pun bahan aktif yang akan ada dan juga bahan-bahan lain yang ada dalam formulasi produk tersebut, dia memang kebanyakannya tidak akan tahan dengan cahaya matahari yang tinggi lah, yang lebih 60% dan berpanjang 60 degrees contohnya, ya. Kalau tinggal dalam kereta, kalau hari panas, produk yang bagus pun akan jadi kuning kalau kita tengok. Jadi memang tidak digalakkan. Bukan setakat produk yang ada enzim bromelain saja, tetapi semua kosmetik produk tidak menggalakkan untuk diletakkan di tempat panas atau ditinggalkan dalam kereta, dalam cahaya matahari dan sebagainya. Especially yang menggunakan bahan aktif semula jadi. Sebab banyak kita tengok sekarang produk-produk kosmetik dia akan gunakan bahan aktif semula jadi. So being natural yang daripada pokok, daripada ni, dia memang tidak boleh bertahan terhadap apa kita kata suhu yang tinggi. Melainkan kita ambil bahan aktif tu daripada gurun Sahara. Dan dia mungkin sebab dia by nature habitat dia tu, dia terdedah kepada cahaya suhu yang sangat tinggi. Kalau kita boleh dapat bahan aktif daripada gurun Sahara, daripada tumbuhan dia ke apa, kemungkinan dia boleh tahan suhu yang tinggi, lebih daripada 50 darjah lah atau 60. Okay.
Saya tak ada hadiah, sorry. Saya tak bawa hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Saya nak kata baru tak baru lah, setahun pakai, cuma baru nak jadi pengedar lah. Okey, jadi saya cuba perkenalkan produk kita kawan saya dan kita dah pakai. Tapi tak sesuai dengan kulit. Ya. Kulit dia jadi merah-merah dan macam naik jauh itchy. Jadi berapa lama kita nak bagi peluang kepada customer kita supaya terus pakai? Ya, okey. Yang ini pun soalan yang biasa tentang pemakaian produk kosmetik. Sebab kita lupa sebab kita ni sebenarnya dijadikan tak sama ya, setiap individu, DNA kita apa, kita punya struktur kulit, ketahanan dan sebagainya tak sama. Jadi apa yang bagus untuk kawan kita mungkin tak bagus untuk kita ya. Sebab setiap individu dia berbeza dari segi struktur kulit, tahap kesihatan kulit dia, tahap penerimaan dia pada benda-benda baru sangat berbeza daripada from person to person. Jadi biasanya pada orang-orang yang kulit dia sensitif macam ni, kita suruh dia try kepada tangan dulu. Letakkan produk kepada tangan dulu, sehari, 2 hari, 3 hari, tengok ada kesan tak. Kalau dia ada kesan kepada kulit tangan dia, dia tak perlu pakai. Maknanya dia berhenti, maknanya memang dia tak sesuai lah dengan produk tu ya? Jadi kalau boleh sarankan, kalau yang kulit sensitif yang ada masalah, cuba dulu kepada kulit tangan dekat sini. Cubalah 2-3 hari tengok dia keluar tak merah-merah. Kalau dia merah tu maknanya dia memang tak tahan. Jadi dia sesuai dengan kita, tak semestinya sesuai dengan rakan kita. Jadi setiap orang ni dia macam ubat juga. Kenapa ada ubat Panadol, ubat lain-lain ubat Ada orang sesuai aspirin, ada orang tak boleh ambil aspirin. Ada orang okey dengan Panadol, ada yang tak okey. So dia pun macam tu juga. Dia tak sama kita punya genetik makeup kita from person to person tu tak sama. Jadi kita tak boleh jugalah nak buat orang kata secara purata lah macam tu. Cuma bila kita buat kajian, macam saya tunjuk kajian in vivo tu maksudnya menggunakan sukarelawan, human volunteers. Yang ini kita pilih orang yang sihat. Kita tak pilih orang yang ada masalah alergi dan sebagainya. Sebab tu bila dia pakai, dia okey, kita tak ada nampak kesan-kesan macam ni. Jadi kena ingat, bila maknanya maksud kajian sukarelawan ni, in vivo ni, kajian kat atas manusia ni pun kita pilih. Kita tak ambil orang yang ada penyakit kanser, orang yang ada penyakit, kita tak ambil. Kita memang akan interview dia dan pastikan dia sihat. Kalau tidak, nanti dia ada underlying medical condition yang lain-lain yang dia akan interfere dengan kajian kita. Sebab dia memang dah ada penyakit yang kita tak tahu apa underlying medical condition. Assalamualaikum doktor. Kesalam. Saya nak tanya tadi doktor ada mention Bromax ni ada dijual kan untuk oral intake kan? Ada, ya. Efek dia sama tak dengan yang kita sapu tu dengan yang oral tu? Tak sama sebab dari segi sistem penyampaian tu, satunya oral ni kita makan. Bila makan dia akan masuk digestive tract kita dan sebagainya. Kebanyakan yang oral ni macam kita tengok kajian tadi, dia orang kaji untuk kesan keradangan macam saya kata tadi, osteoarthritis, arthritis dan sebagainya. Tapi bila kita pakai di kulit, dia punya cara penyampaian tu tak sama. Oral tadi kita panggil oral root yang kita makan lah. Tapi bila pakai dia kita panggil topical root. Topical root ni dia ada beberapa cara yang bahan aktif boleh sampai. Ini pun agak saintifik juga tapi saya cuba ringkaskan lah ya. Dia boleh melalui skin pores, maknanya apa kita panggil rongga-rongga kulit ya, dan
kedua, dia boleh melalui proses yang kita panggil partitioning and diffusion maknanya dia meresap lah. Dia meresap masuk daripada kulit tadi, dia pergi satu layer, ada proses yang dia panggil diffusion. Kalau makan, dia terus masuk dalam gut, dalam kita punya intestine. Lepas tu dia akan pergilah, dia masuk daripada intestine tu, dia nak masuk pula kepada sistem darah dan sebagainya. Jadi kita memang tak samalah kesan dia. Sebab tu kosmetik untuk luaran saja. Kalau macam ubat kita makan kan, untuk nak bagi sampai kepada mana-mana target dalam bahagian kita yang sepatutnya ubat tu boleh sampai, atau drug ataupun bahan aktif tu boleh sampai. Ada. Doktor nak tanya tadi, kalau dari segi suhu, blender kan tak digalakkan. Tapi kalau kita simpan dalam peti tu, adakah dia macam efek tak dengan bahan aktif tu? Sebab macam sleeping mask, kalau saya sendiri, saya suka simpan dalam peti. Sejuk kan? Saya suka sensasi dingin tu waktu apply. Tapi kesan itu ada efek tak? Sebenarnya enzim tu dia lagi suka sejuk. Kalau kita beli enzim komersial pun, kita nak buat kajian dekat lab tu, kita akan simpan dia dalam peti sejuk. Dalam -4 degrees lah, chiller. Sebab dia lagi, kita simpan dia dalam tempat sejuk, dia lagi tahan lama aktiviti dia. Itu ciri enzim lah, sebab dia natural protein, natural catalyst. Bagus simpan dalam peti ais tu. Dia menambah jangka hayat enzim tersebut. Assalamualaikum doktor. Ya. Tak apa, tak payah bangun. Saya nak tanya, kenapa sleeping mask kita tak boleh pakai hari-hari? Saya nak Okey, tentang penggunaan ni mungkin mask ni memang kita kata sebab dia intensive treatment. Jadi tak perlu sangatlah untuk kita pakai everyday. Cukup dengan moisturizer dan juga maybe night serum atau night cream. So the regime ni memang macam tu. Sleeping mask ni memang dia gunanya untuk perawatan. Jadi kalau yang merawat ni biasanya dia akan pakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali, macam tu cukup. Ni regime dari orang kata pakar-pakar ahli-ahli dermatologist kita lah. Anything yang rawatan, macam ada ubat yang makan hari-hari, ada ubat yang makan seminggu sekali, macam tu. Jadi biasanya kalau dalam mask ni dia akan ada kandungan bahan-bahan aktif dia yang agak tinggi. Jadi bila bahan aktif merawat dia dah tinggi, kita tak perlulah nak pakai everyday selalu, sebab dia nanti jadi macam membazir jugalah, sebab kesan tu adalah kesan rawatan yang dia akan perlu ambil masa. Biasanya untuk seminggu sekali lah dia akan ni kan, regimen dia. Maksudnya sleeping mask tu ada natural exfoliating juga ke? Sleeping mask, kalau yang seingat saya konten dia ada bromex dan dia ada hyaluronic acid tu, HA tu ya. Imperatang saya tak ingat. Maybe dari pihak formulator sendiri, Ensutouch. Tapi the sleeping mask tadi yang kita tengok, dia penghasilan interleukin 20 dia paling tinggi. Maknanya dia punya skin renewable capability dia paling tinggi. Itu daripada fungsi enzim bromex. Jadi maknanya dah ada bromex tu sendiri pun dia dah merawat dan merangsang penghasilan sel kulit baru. Dan juga HA tadi, hyaluronic acid tu, dia menambahkan lagi kesan hidrasi, dia melembabkan kulit. Dia kalau kita tengok ni HA ni ya, dia boleh hyaluronic acid ni dia boleh retain 100 kali berat air. Kalau dia 1 gram, dia boleh pegang 100 gram air. Sebab tu dia menarik, bila kita pakai dia menarik air ke kulit kita lah. Sebab tu dia melembabkan kulit.
sebab fungsi dia yang boleh menyerap air tu. Alright. Okay. Saya cubalah jawab. Saya pun bukan doktor dermatologis. Saya doktor research. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya tak tahu. Oh, sorry. Sebagaimana yang kita tahu, dalam kalangan wanita, terutamanya yang berusia 40 ke atas, ramai yang mengalami masalah jeragat dan kulit kusam. Okay, sepanjang kajian saintis selama 2 tahun, berapa lama tempoh keberkesanan pengurangan melanin pada kulit, especially masalah jeragat? Ya, sangat common masalah jeragat. Yang untuk yang berumur 40 ke atas lah, normal sebenarnya. Cuma yang kita tak nak dia jangan jadi terlampau teruk dan dia akan macam buat kita rasa tak confident ke, macam dia teruk sangat. But it is a normal proses jeragat ni as kita semakin umur meningkat. Kebiasaannya bahan aktif semula jadi, dia akan ambil masa sikit untuk nak nampak kesan pencerahan dan pengurangan jeragat ni. Kebiasaannya ikut kajian kita dalam masa sebulan ke 2 bulan. Dia tidak seperti yang hydroquinone yang chemical, yang kimia tu. Itu memang cepat sebab itu mekanisme dia lain, dia membunuh sel-sel kulit. Sebab tu dia cepat. Tapi bila dah bunuh, yang kita tak nak tu nanti dia jadi irreversible. Kita bukannya tak nak langsung ada sel melanocyte, kena ada. Kalau tak ada nanti macam mana kalau kita keluar sana, kita tak ada pigmen, kulit jadi sakit bila terkena. Sebab tu orang yang pakai hydroquinone lama, dia tak boleh keluar. Nampak kulit dia jadi merah, sakit, dia tak boleh kena cahaya matahari. Because sel melanocyte dia dah banyak mati. Toksik tadi kan kita kata, hydroquinone tu toksik, dia membunuh. Jadi bila natural, produk natural, dia akan ambil masa sikit, 1 bulan, 2 bulan. Sebab dia regulate saja. Dia macam mengawal enzim-enzim dalam badan yang menghasilkan melanin dan sebagainya. Jadi itu dia akan ambil masa sikit, sebulan ke 2 bulan. Dia kena sabarlah. Kalau yang cepat tu yang tadilah, yang hydroquinone tu. Tapi saya tak katakan hydroquinone tidak boleh digunakan langsung. Boleh oleh doktor, oleh pakar kulit. Dia akan recommend biasanya 3 bulan, 6 bulan. Itu pun dia pantau. Tapi bukan hydroquinone untuk kegunaan harian sebagai rutin harian kosmetik, produk kosmetik. Yang pakai hari-hari tak boleh. Yang pakai bawah doktor punya supervision boleh. Itu biasanya untuk merawat yang kesan jeragat yang sangat teruk. Tapi itu pun dia pantau. Sebulan dia bagi dulu, dia tengok 3 bulan. Kalau nak pakai hari-hari, nak jadi rutin skincare, memang tak baguslah. And the long term nanti dia akan merosakkan sel-sel yang ada dalam kulit kita. Okay. Oh, ada lagi. Nak tanya, kalau sesuatu produk customer pakai macam mungkin ambil masa lama macam simpan ke, dia nak jimat ke, macam mana kita tahu produk tu akan macam rosak? Okey. Akan memberi kesan yang mula okey, lepas tu tak okey. Ya. Dia kalau dah buka, biasanya kalau sebelum buka dia akan ada shelf life. Kalau kita tengok kat produk Ensu sendiri pun dia akan ada. Kalau tak, shelf life dia sampai bila? Biasa 2 atau 3 tahun. Itu sebelum buka, sebelum dibuka lah ya. Once dah buka, kita kena jaga. Selok-eloknya, dia biasa setiap produk dia akan bagi panduan penggunaan kan. 1 hari pakai, pagi, petang ke malam ke apa. Jadi elok ikut. Sebab bila kita buat kajian yang volunteer study tu, yang sukarelawan tadi untuk tengok keberkesanan pun kita akan ikut protokol macam ni. Maknanya dia akan pakai 1 hari 2 kali ke untuk nak dapatkan kesan tu. Jadi kalau dia tak ikut tu, kemungkinan dia nanti dia kuranglah kesan dia atau lambat. Jadi bila lambat, produk dah terlalu lama dia tak jaga, macam tadi kita kata tinggal tempat panas ke apa ya, dia akan chances dia nak rosak tu akan lebih lah. Jadi eloknya ikutlah rejim pemakaian yang biasa dekat belakang botol kan ada kan. Dia kata pakai
satu hari berapa kali dan sebagainya. Sebab biasanya kajian-kajian tu, bila kita buat kajian tu, kita dah ada dah protokol pemakaian tu. Jadi kesan yang kita nampak tu bila dia ikut protokol tu lah, pemakaian tu. Okey. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kadang pengguna baru kita dapat feedback Mhm. dia macam rasa kulit tu sedikit panas, Mhm. macam ataupun Ya. kulit tu jadi kering. Mhm. So itu adakah sebahagian daripada healing process ataupun skin irritation. So macam mana kita nak advance Ya. dulu atau sebab? Ya, betul. Mungkin juga skin irritation dan juga healing, natural healing pun kulit kita ni akan bersalin dan kulit dan sebagainya. Again saya kata biasanya benda-benda macam ni dia akan terjadi kepada orang yang kulit dia tu lebih sensitif lah daripada orang-orang lain. Jadi kalau boleh yang macam ni, kita kata tadi, pakai dekat tangan dulu. 2-3 hari pun tak apa. 1 minggu nak letak kat tangan dulu pun tak apa. Kita tengok kalau dia memang dah 1 minggu pun dia merah je lagi, gatal, then kita advise dia tak sesuai lah dengan produk tu. Okey, itu saja ya. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan sekali lagi tepukan paling gemuruh kepada Dr. Sana. Yes. Okay, sekarang ni part 30. Kita beri berapa poin rehat sehingga berapa? 4:40. Oh, sorry. Kita buat masuk makanan tu kat dalam perempuan ya. Sebab lepas ni sesi santai sangat.